Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Alhamdulillah, sama-samalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih lagi kasih dan sayang kepada kita, boleh bersama lagi kita di hari yang mulia pada hari ini, di bulan yang mulia pada hari ini. Alhamdulillah, banyak-banyaklah kita bersyukur, terima kasih pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini alhamdulillah kita puasa hari ini boleh kata sebelah hari dah. Sebelah hari dalam bulan Ramadan, sama dengan 13 Mesa. Nah, hari ini bermulai dengan hari Songkran. Nah, hari Songkran. Baik, alhamdulillah. Walau mana pun kita adalah hari ini, boleh kita kata kita sudah lepas dah satu bongok, yang mana sebagaimana dalam hadis Nabi bersabda, awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu aitqu minan nar. Hari ini sudah kita masuk di 10 hak tengah. 10 hak awal kita habis dah. 10 hak tengah dah masuk daripada rahmah. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini kita ada dua tetamu kita untuk nak bersama di dalam ruangan Ramadan kita pada hari ini. Untuk nak tukar fikiran, untuk nak muzakarah dengan saudara-saudari penonton-penonton semua. Alhamdulillah, yang mulia kepada tetamu yang nak berkongsi bersama dengan kita hari ini, dua orang. Yang pertama iaitu Dr. Mukhtar. Dr. Mukhtar ni adalah sebagai ketua insani, dan juga dia sebagai guru di Kisda, sebagai naib rektor di Kisda. Yang kedua yang akan bersama kita, ahlan wa sahlan doktor. Yang kedua, ahlan bik. Yang kedua iaitu Dr. Muslim. Dua-dua ni Profesor Dr. Mukhtar dan Profesor Dr. Muslim. Juga alhamdulillah hari ini dia bersama dengan kita juga untuk nak bersama kita kecek berkenaan dengan hari Ramadan hari ini. Dia adalah sebagai anggota Esani juga, sebagai naib bagi ketua iaitu Dr. Mukhtar, dia sebagai naib, dan dia adalah sebagai guru ataupun pensyarah di Monoro. Alhamdulillah, dan sebagai pensyarah bebas lah. Sudah kita kenal banyak Dr. Muslim ni. Banyak ceramah-ceramah di masjid, di majlis-majlis tadika dan juga oboto sebagainya. Baik, hari ini alhamdulillah kita boleh berkongsi bersama. Nasib baiklah. Hari ini dia luar boleh kita berkongsi bersama. Baik, hari ini adalah rahmat yang besar. Karena di sini ni di Kota Terah lan ini masih ada hujan. Hujan turun dah lan ini. Alhamdulillah. Itu adalah satu rahmat. Mungkin boleh jadi di kawasan rumah Dr. Muslim pun hujan juga boleh hadir. Lebat sekarang ni. Ya, lebat ya. Doktor pun turun Sama-sama juga gelak-gelak. Ya, turun. Alhamdulillah. Sini pada alhamdulillah. Tak apalah. Semoga kita dapat benda-benda yang baik dalam ujian hari ini. Semoga kita dapat boleh faedah bersama benda-benda yang molek. Baik, alhamdulillah. Seterusnya kita hari ini dengan kita dalam bulan Ramadan ni, sebagaimana sepada kita dah ayat saat ni lah, kita duduk tengah. Awalur rahmah wa awsatuhu maghfirah, dalam tengah bulan Ramadan dah. Maka sudah kita tahu bulan Ramadan adalah bulan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala bergandakan pahala kepada kita. Berganda sangatlah sahabat-sahabat dan juga nabi-nabi dan juga ulama-ulama tu bersangat-sangat di atas mengerjakan amal ibadat. Kerana berganda-ganda pahala. Setengah daripada mafhum daripada hadis Nabi, mafhumnya kata, kalau kamu tahu
kata bulan Ramadan ni adalah bulan yang baik, bulan yang molek sungguh. Nascaya kamu rasa nak wis sebulan, setahun dalam bulan-bulan lain pun nak wis jadi bulan Ramadan juga. Dengan maknanya kebaikan dan juga moleknya bulan Ramadan. Sebab tu kalau kita tahu tu kita berasa nak wis ada dalam bulan Ramadan belaka. Itu nak ayat kelebihan bulan Ramadan tu bersangat teh juga. Baik, alhamdulillah. Jadi di situ juga ada beberapa amalan-amalan yang kita buat di dalam bulan Ramadan ni. Karena bulan Ramadan ni sebagaimana kita tahu iaitu Allah Subhanahu Wa Taala akan berganda pahala. Di dalam itu juga ada malam Lailatul Qadar. Dan juga di dalam bulan Ramadan adalah bulan yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Al-Quran. Di dalam bulan Ramadan, dalam setahun tu kita Allah Subhanahu Wa Taala diperkahkan kata iaitu di dalam bulan Ramadan yang Allah Subhanahu Wa Taala turun Al-Quran. Sebagaimana di dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu mendalilkan bahawasanya di dalam bulan Ramadan ni Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran. Al-Quran kita tak kena royak dah. Mukjizat Allah Subhanahu Wa Taala yang turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di situ adalah sebagai satu menjadi syafaat bagi kita, dan juga Quran juga memberi sifat bagi orang-orang tok bomo kan ada buat perubat pun juga melalui Quran juga. Bagaimana dalam Al-Quran wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Turun Quran ni adalah sebagai satu nak buat sifat menghilangkan penyakit, buat perubat. Kita tengok kan tok bomo kadang dia buat perubat dengan baca Fatihah, dengan baca ayat tu ayat ni. Itu adalah sebagai dan juga untuk rahmat bagi orang mukmin. Hujan tengok turun lebat dah. Suara tak tahu nyata dah tu. Bunyi dia dah. Jelas. Ya, alhamdulillah baik dah. Nanti sambung dah. Baik, kemudian ada hadis Nabi SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Baca Quran ni adalah untuk beri syafaat bagi orang yang bacanya, dan banyak lagi lah hadis-hadis yang lain. Baik, berkenaan dengan kita lah ni dalam bulan Al-Quran, nuzul Al-Quran, bulan Ramadan ni supaya kita kenal adalah bulan Al-Quran. Maka nak tanya Dr. Tak, berkenaan dengan Al-Quran di dalam bulan Ramadan ni Dr. Tak, kita tahu dah kata bulan Ramadan adalah bulan yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Al-Quran. Bagaimanakah kelebihan dan juga nuzul Al-Quran dalam bulan Ramadan tu? Lah mana? Cuba Dr. Tak beri penjelasan kepada saudara-saudara ahli peminat kita sikit Dr. Tak. Ya, dipersilakan Dr. Tak. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama kali terima kasih kepada pembawa acara Dr. Ridwan Ahmad, Haji Ahmad, dan juga saya tidak lupa kepada Dr. Muslim sebagai rakan yang panel pada petang yang mulia ini, dan seseluruhnya kepada pengikut penonton ruangan Bisyara Ramadan. Bisyara Ramadan, tajuk malam hari ini, petang ini, sebagai yang mana kita nak bicara masalah suasana Ramadan, umat Islam patut ni dalam suasana Ramadan. Salah satu daripada kita nak sentuh adalah Quran dalam Ramadan. Sebagai kita maklum, sebagaimana yang diceritakan, yang dinyatakan oleh pembawa acara tadi tentang Quran adalah diturunkan dalam bulan Ramadan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Unzila fihi al-Quran, iaitu Quran diturunkan dalam bulan Ramadan. Salah satu daripada
kelebihan Ramadan adalah sebabnya adalah diturunkan Al-Quran. Diturunkan Quran. Jadi bulan ini adalah bulan yang keistimewaan, yang mempunyai keistimewaan banyak lah. Sebagaimana ciri Ramadan adalah bulan yang kita akan bicara lagi, bulan infak, bulan membersihkan diri, bulan rahmah, dan juga bulan intisarah, kemenangan. Kalau kita tengok pada sejarah perjuangan Islam tu banyaklah berlakunya pertempuran, peperangan dan berlakunya kemenangan di bulan Ramadan. Tapi ciri utama bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran. Sebagai hudan linnas, sebagaimana yang disebutkan tadi, sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk kepada manusia. Sebab itulah apabila kita dalam bulan Ramadan ni, apabila kita tahu kata Al-Quran diturunkan kepada kita, kepada Nabi Muhammad SAW, kepada umat Islam itu di bulan Ramadan. Yang maksudkan dengan turun Quran dalam Ramadan adalah mengikut pandangan ulama, ialah turunkan Quran daripada Lauh Mahfuz kepada Sama'ud Dunya, kepada langit dunia. Peringkat yang pertama, diturunkan pada malam Lailatul Qadr. Daripada Lauh Mahfuz kepada langit dunia, kemudian daripada langit dunia turun kepada Nabi Muhammad SAW, satu persatu melalui Jibril itu diturun mengikut peristiwa masing-masing. Peristiwa masing-masing turun satu persatu bitadarruj. Tapi yang dimaksudkan Quran diturun dalam bulan Ramadan ialah Al-Quran diturun daripada Lauh Mahfuz kepada langit dunia. Itulah yang dimaksudkan dengan turun Quran dalam bulan Ramadan. Kemudian apabila kita dah tahu kata kelebihan Ramadan adalah dicirikan turun Quran, maka bagaimanakah kita orang Islam dalam bulan ini? Kalau kita tengok sejarah umat-umat dulu, ulama-ulama dulu, kalau bulan Ramadan adalah bulan yang kebanyakan dia amalan dia kurangkan. Ia terkit fokusnya baca Quran. Sebagaimana kita tahu Imam Syafi'i kita, tak silap saya, sekali atau dua kali khatam Quran dalam bulan Ramadan. Dan ulama-ulama dulu, khatam Quran palingnya sekurang-kurangnya kalau kita sekarang ni sekurang sekali. Usaha we habis Quran sekali. Orang dulu 10 kali, 15 kali, 7 kali khatam Quran. Kerana kelebihan adalah dinamakan nuzul Syahrul Quran. Di samping itu sebagai kata ulama lain, sebaik kita hari bulan Ramadan ni bukan kata baca Quran saja. Usahalah kita baca. Kalau kita tak mampu, tak mendalami bahasa Arab, kita usahalah cari Quran yang ada makna yang bahasa Melayu. Bagi saya lah, cuba baca semping baca Quran, boleh pahala dah baca Quran, tapi kita usahalah tengok maksud-maksud ayat Quran, terjemah dia, mendalami makna-makna dia, dah tadabbur. Itu kelebihan lagi. Baca tu dah boleh pahala dah Quran. Baca biasa kalau di bulan Ramadan akan ganda pahala. Di samping itu sepatutnya kita baca dengan mendalami makna dia. Mendalami makna dia. Cita-cita kita semoga dalam bulan puasa ni kita dapat khatam Quran satu kali. Satu kali. Dengan dengan kita susunkan masa lepas subuh, lepas zuhur, lepas maghrib, sekurang-kurangnya. Kalau kita tak boleh khatam ke Quran dalam bulan Ramadan, tak boleh sentuh Quran dalam bulan Ramadan, maka boleh lain pada Ramadan rasa susah lagi. Kalau bulan Ramadan kita pun tak sentuh, tak sempat nak jamu Quran. Saya teringat seorang ulama, dia kata kalau kita ni 3 hari tak buka Quran. Ada seorang ulama kata kalau kita ni 3 hari tak buka Quran, itu dinamakan hijrah Quran. Kita tinggal Quran. Hijrah Quran. Dia bulan biasa. Sepatutnya bulan puasa tu lebih lagi lah. Kalau bulan biasa 3 hari kita tak sempat nak buka Quran, dinamakan kita orang yang hijrah, tinggal tahap Quran. Apabila dinamakan orang tahap Quran, itu akibat yang buruk sekali. Sebab itulah kalau di Mesir, kalau kita masa duduk di Mesir, tengok duduk di Mesir, ulama-ulama, orang-orang alim, di bulan Ramadan lah, bulan puasa lah, mereka akan muzakarah, murajaah Quran. Sebagaimana
yang mana kita ada sejarah Nabi SAW sendiri, bulan setahun sekali bulan Ramadan adalah Jibrilnya. Nabi itu tadarus murajaah Quran dengan Jibril. Setahun sekali tadarus murajaah, review Quran. Itulah kelebihannya, kelebihan bulan Ramadan. Sepatut bagi kita sebagai umat Islam, sebagai Quran sebagai dustur Islam, sebagai perlembagaan umat Islam, sebagaimana Quran sebagai perlembagaan, jikalau kita umat Islam berpegang teguh dengan Quran, maka tak akan sesat. Tak akan sesat. Dan juga sebagaimana Ustaz Ridwan, Dr. Ridwan sebut tadi, sebaik-baik mereka apabila kita baca Quran sebagai syafi', sebagai data di akhirat nanti, ada data Quran sebagai syafi'an li ashabihi, sebagai yang orang yang nak mensyafaat kita, ada salah satu pada Quran. Dan juga banyaklah hadis-hadis Nabi, kita tengok hadis-hadis Nabi yang menyatakan kelebihan-kelebihan Quran, sebagaimana salah satu pada hadisnya, khairukum man ta'allama al-Quran ma'allamah, sebagai kamu mereka yang mempelajari Al-Quran dan mengajar. Ta'allam, belajar, wa'allam, selepas pada belajar, mengajar pula Quran. So, kurang-kurangnya kita belajar, ngaji Quran, mengajar kepada rumah tangga kita, anak isteri kita. Supaya umur kita ni diberkati Allah Ta'ala. Sebab itulah, kalau kita tengok pada satu hadis Nabi, yang mafhumnya, rumah mana yang tidak ada baca Quran sehari ni, rumah tu sebagai baitul kharib. Rumah yang naik nama, rumah yang hijrah. Orang dah hijrah, rumah yang naik. Rumah kita ni rumah orang tak nak, anak-anak lah. Rumah yang tinggal, rumah yang apa dia, yang gelap gelita, tak ada nur, cahaya. Tidak ada apa dia, cahaya, dan juga rumah tu rumah yang orang tinggal lah. Sepatutnya kita ni seharinya nak buka Quran. Saya cara mulazamah saya je, mulazamah lah, istiqamah saya lepas pada subuh, saya walau sibuk sama mana usaha baca surah Yasin pas subuh. Satu kali surah Yasin, yang mana bakti surah Yasin khususnya baca selepas subuh sebelum naik matahari, mulazamah. Itu yang pertama kali. Kemudian sehari kita ni, kalau kita nak ta'amul Al-Quran, sekurang-kurangnya lepas maghrib kita baca surah Tabarakallazi 10 minit je. Kalau kita hafal tu 5 minit, 10 minit. Yasin tak 15 minit lah. Tabarakallazi hingga akhir. Ini surah ni yang mana banyak kehebatan dia, kelebihan dia berkaitan keberkatan hidup kita. Tabarakallazi, bermula dengan keberkatan. Berarti sebagai kata ulama, kita baca surah Tabar ni, khusus waktu malam ni, hidup kita akan berkat. Kata kita akan berkat, ucapan kita akan berkat. Kalau kita ngajar kita berkat. Orang dengar, waktu nak dengar nak amal. Kalau kita kerja kita berkat, rumah kita ada berkat. Saya pernah dengar satu ulama Indonesia, dia kata kalau nak ngaji kepada seorang ulama, nak ngaji, orang yang kita akan buat guru, kita kena tengok dulu dia baca surah Tabar setiap hari. Ada ulama kata, cek dalam kata tu, baca surah Tabar setiap hari. Kalau ulama, guru mana yang tak baca surah Tabar, tak sama ngaji, tak berkat ngaji dengan dia. Adalah, pernah ada orang ada cerita tentang kelebihan surah Tabar dibaca setiap hari. Itulah cara umumnya, berartinya cara umum kita ni sebagai umat Islam ni di bulan Ramadan, banyaklah usahalah kita membanyaki baca Quran. Sebagaimana Quran syafi' sebagai perlembagaan kepada umat Islam yang mengandung Quran itu, bagi kita tahulah, kalau kita erti makna dia, daripada 6,000 ayat lebih tu, daripada 114 surah tu, banyak hikmah, banyak ada peraturan hidup, ada hikmah, ada sejarah, ada apa-apa perlembagaan, ada hukum ahkam, ada cukup dalam Quran. Ada cukup dalam Quran. Sekurang-kurangnya kita dapat baca. Itulah sebagai round pertama, 10 minit cukup lah, 10 minit lah. Itulah sebagai round pertama tentang kelebihan Ramadan sebagai yang dicirikan sebagai nuzul Quran. Sebuah kita umat Islam dan kepada saya sendiri boleh jamah Quran walaupun belum pada puasa ni, kita kurang jamah, kurang baca Quran. Kita berharap semoga di mula puasa ni kita dapat buka Quran, dapat. Saya tak ingat Presiden Mursi
seorang presiden Mesir yang naik 10 tahun lebih dulu, mati dari penjara. Seorang presiden yang pertama yang datangnya merintah Mesir melalui pilihan raya cara bersih. Saya baca sejarah, laporan sejarah dia masa dia duduk legok ke 3-4 tahun duduk legok tu lah. Yang apa dia? Yang bersama dia adalah Quran. Hidup dia pergi Quran semua. Maka apa dia? Satu hari tu orang penjaga gok tu tak say dia pergi Quran. Ambil Quran dia pergi. Lah. Dia baca Quran tu. Dia kata kepada orang gok, dia kata sebenarnya dia tu hafal Quran masa dia halih-halih lagi kecil Quran. Tapi dia ni walaupun dia hafal Quran, ingatlah kau dalam dada boleh baca Quran, tak perlu ada Quran dah. Nak baca tak perlu ada mushaf. Tapi dia nak ambil keberkatan hidup dia walau dia legok tu nak berkat duk bersama dengan Quran semua. Pergi Quran semua. Walaupun dia tak perlu Quran kerana dia ingat hafiz Quran, dah halih lagi. Tapi hidup dia tu supaya keberkatan nak sentuh Quran, nak kesentuhan Quran, keberkatan Quran duk semua dengan dia. Sehingga akhir sekali matinya syahid legok dalam dapat mahkamah. Sebab sejarah seorang pimpinan dunia Islam yang digerunkan oleh Quran Israel, digerunkan musuh. Musuh Islam. Ni orang yang hafid Quran. Kalau kita tengok lagi kepada semua penglima pimpinan Islam dulu, ulama-ulama Azhar semua ingat Quran belaka. Lah umur 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, kalau kita pergi belajar Mesir, biasanya ulama Azhar. Orang semua ulama daripada Syekh Azhar sendiri, orang yang 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, 9 tahun dah ya hafid Quran. Dan orang belajar Azhar sendiri, kalau orang Arab, orang Mesir tu, habis kelas 4 tu nak sebuah Quran. Kita kau dalam pejuh ya, orang Wafidia orang luar, tapi orang Arab tu habislah Quran. Sebagai satu perlembagaan oleh tubuh dia lah. Semua dalam tubuh dia, cahaya dalam tubuh dia. Kemudian hidup dia akan ada keberkatan hidup dia. Itulah sebagai ringkasan apa yang kita perlu buat sebagai umat Selatan ni lah, umat Selatan umumnya tentang Quran dalam bulan puasa. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Dr. Mukhtar. Jelas benar lah bagaimana Dr. Mukhtar tu beri penjelasan kepada kita tu. Betul Dr. Mukhtar, orang Mesir ni, saya ingat saya duduk Mesir dulu pun gitulah. Duk jual ulai, duk jual ikan, tapi Quran ingat 30 juz. Ingat 30 juz. Saya tahu. Ya, biasa. Bulan Ramadan kadang kata Muslim dah. Ya ada raikan TV dia tu banyak kalau bulan Ramadan raikan agama raikan apa. Kadang-kadang dia pergi sampai orang hok duk tengah jalan, jumpa tengah jalan. Tak tahu mari mana. Suruh baca Quran, juz tu suruh baca, boleh baca habis. Tak tahu mana, kadang-kadang kita tengok kalau mudah-mudah kita tahu orang kampung. Kampung benar je ni. Tapi Quran 30 juz. 30 juz ingat. Duk jual ikan, 30 juz. Allah, masya-Allah sungguh orang-orang Arab ni masya-Allah sungguh hak Quran dia. Betul dah. Saya ada satu mafhum daripada hadis Nabi sebagaimana Dr. Tadayat Sani. Tengah daripada ada hadisnya dia kata umuh hak dibaca Al-Quran tu, umuh tu di dalam rumah dia tak akan rasa tenang hati. Kita duk dengar Quran ataupun duk baca Quran, rumah tu rasa tenang hati dia. Dan juga dihadiri oleh malaikat. Dan juga syaitan tu akan tinggal rumah tu. Kalau rumah tu duk bunyi-bunyi Quran, duk dengar-dengar Quran. Lagu tu lah. Tapi kalaulah rumah tu tak ada bunyi Quran dak. Baca sendiri pun dak. Tak ada buka radio ke ataupun torosak ke. Tak ada bunyi Quran. Kalau bunyi lagu lagu Mak Saleh lah, lagu India lah. Maka rumah tu Nabi kata rasa susah penduduk dia. Hati rasa serabut, rasa tak senang lah salahnya. Dan juga rumah tu ditinggal oleh malaikat. Apabila malaikat tak masuk dalam rumah tu dihadiri oleh syaitan. Syaitan akan masuk duk tunggulah, masuk duk gatilah di situ. Dan juga sedikit daripada kebaikan. Benar-benar hak kebaikan akan sedikit lah. Itu rumah yang tak ada pernah bunyi suara-suara Al-Quran. Sebab tu kita jangan hilang lah. Lebih-lebih lagi kita dalam bulan Ramadan ni sepatutnya kita buka duk bunyi Al-Quran lebih banyak daripada duk bunyi lagu-lagu di rumah kita. Kuih-kuih saat ni lah kita akan dapat rasa tenang,
dan juga malaikat akan bersama, dia akan hadir di rumah kita, dan juga syaitan itu akan tinggal di rumah kita, akan pergi di rumah kita. InsyaAllah itulah sebagai lebih kurang banyaklah yang kita boleh daripada Dr. Khtar yang beri kepada kita pada pertanding. Alhamdulillah, insyaAllah nanti di round yang kedua saya nak terus pula kepada Dr. Muslim. Ya, Dr. Muslim ni kita dah kecek berkenaan dengan bulan ni, bulan Syahrul Quran bulan Al-Quran lah kita kata. Nak Dr. Muslim sambung sikit berkenaan dengan Al-Quran dalam bulan Ramadan ni lah. Mana ya Dr. Muslim? Ya, dipersilakan Dr. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillah sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat pada sahabat saya Dr. Ridwan, Dr. Mukhtar, dan juga salam sejahtera, salam kasih sayang kepada para pendengar, para penonton yang ikut dalam ruangan live, sama ada dalam Puko Channel, sama ada dalam Cuci, dan juga satu lagi, apa Dr. Ridwan? Ponak Babo Kholi. Ponak Babo Kholi, Kota Terah. Baik, Alhamdulillah, syukur kita pada Allah yang Allah panjangkan usia kita bersama kita boleh tunaikan satu ibadat puasa di bulan mulia, bulan Ramadan, sebagaimana kita dengar yang disampaikan oleh Dr. Mukhtar tadi. Bulan Ramadan seiring nama dia, bila sebut kata bulan Ramadan ni bulan Quran. Bila sebut saja kata Ramadan, nama bulan Ramadan itu juga disebut dengan panggilan bulan Quran. Kerana bulan yang diturunkan Al-Quran. Kita dengar tadi, Masya Allah, bila sebut kata bulan Ramadan ni bulan Quran, kadang-kadang kita dengar banyak orang duk cerita tentang fadilat kelebihan Al-Quran. Baca satu huruf dapat kelebihan 10. Bukan kata bukan kata sebut satu huruf alif lam mim tu, bukan satu huruf, bahkan satu huruf alif, satu huruf lam, satu huruf mim, satu huruf baca setakat alif lam mim pun dapat 30 kelebihan. Banyak kita ada dengar kelebihan, lebih-lebih lagi bila kita baca di bulan puasa berlimpah ganda pahala. Tapi jadilah kadang-kadang kita sendiri kita nak buat usaha buat tu, ayah yang nak jadi. Kadang-kadang benda ni kita kena, mungkin itu kelemahan saya, kelemahan kadang-kadang kita dengar tahu tentang fadilat, tapi boleh nak buat ni jadi payah nak buat. Maka salah satunya yang kita kena doa amal, baca doa doa supaya Allah beri bantu kita dalam kita usaha buat apa yang kita tahu tentang benda-benda yang baik. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina batila batila warzuqna jatinabah. Minta doa supaya Tuhan bimbing kita, tolong kita supaya kita sentiasa buat benda-benda yang baik, yang benar itu, dan supaya Allah minta lagi Allah jaga kita supaya kita ninjah daripada benda-benda yang batil. Dia kena minta jugalah doa. Jadi itulah sebagaimana kita dengar Dr. Mukhtar sebut dan juga Dr. Ridwan sebut berkenaan dengan kelebihan kita baca Quran di bulan puasa. Satu lagi yang saya nak kongsi di sini juga, bulan Ramadan ni juga adalah bulan yang dinamakan bulan sedekah. Kerana Nabi SAW kata sahabat, dia tengok bagaimana kelakuan Rasulullah bila Nabi duduk di bulan lain, Nabi suka beri. Nabi orang yang sedekah. Suka beri. Sehingga katanya kalaulah orang pergi tegur benda yang duduk tubuh Nabi, Nabi cabut ui. Allah nak rakyat kata, bila orang tegur tu, dalam makna kata dia ada hati pada muka pada barang tu. Hati dia tu rasa ada terikat dengan barang tu. Comel kain ridah Rasulullah. Ambil cabut ui. Maknanya Nabi kenal hati sahabat. Nabi suka beri. Nabi suka beri. Kata setengahnya Nabi solat, sudah Nabi beri salam, Nabi bangun pergi, sahabat pun tengok, rasa pelik. Kemudian Nabi kelik mari, sahabat tanya, ya Rasulullah, tak dinampak
lorak sangat, gaduh sangat, ingat gimana? Kata Nabi, aku teringat. Kata ada satu cicing duk sipir dalam lemari, salah sore umur isteri tu, kata Nabi. Dan aku ambil dia tu untuk bagi sedekah kepada orang yang lebih perlu. Nah, takut-takut benda tu jadi dunia yang ada dalam rumahku. Allah, besar hati Nabi, jiwa Nabi yang kita panggil Nabi ni suka beri kat orang. Allah. Kita dengar sirah dengan kisah Nabi. Tujuannya nak kita lebih kenal ni dia susuk rupa orang yang patut kita tiru sebagai contoh teladan. Kalau kita tak pernah buka tengok dalam sirah Rasulullah, kita tak kenal Nabi, kita rasa tak semangat untuk nak buat ibadat dan sebagainya. Tapi bila kita pilih tengok, Masya Allah, Nabi mencontohi bagaimana kelakuan Nabi beri kepada fakir miskin. Sangat hebat. Sangat hebat. Dan kata disebut dalam hadis Nabi, bila Nabi duduk di bulan puasa, Nabi tingkatkan lagi sedekah. Pemberian Nabi tu lebih guncang pada angin lagi, lebih kuat daripada angin guncang lagi. Nak kata bila Nabi duduk di bulan Ramadan, Allah, jadi pemberian Nabi tu kau tambah, kau meningkat. Kau meningkat. Jadi bila kita dengar sirah-sirah seperti ini dan lain-lain lagi kita dengar, patutnya kita kena usaha tarbiyah diri kita, latih diri kita. Jadi orang yang suka beri daripada suka menerima. Tangan atas lebih baik daripada tangan bawah. Kena tarbiyah. Benda ni kena tarbiyah. Ada sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah, sedekah dalam rupa mana yang paling baik? Kata Nabi, sedekah di masa yang kamu sehat, yang kamu duk perasa angin-angin, kata mau ni lama lagi kali. Nak sakit, nak mati, nak apa-apa. Dalam keadaan kita sehat ni kadang-kadang payah kita nak beri. Contoh kita tengok setengah orang ni bila dia sakit tu duduk atas katil hospital, tali roya penuh tu nak buat apa tak boleh dah. Teringat ada duit duk sipir harta 300,000. Panggil bini lagi pesan. Dia kata kena mau tolong dia cari Neca, tanya aku nak hubung layar sejak. Dia sakit ngak-ngak, teringat 300,000. Nak apa duit 300,000 tu? Aku bagi kia tu lah. Macam pun mari pukul-pukul sejak apa siap. Jadi lah. Duk seminggu siap, hilang. Gagah. Macam orang cari dia lah. Projek kita dulu kata nak buat hubungan lain sejak. Sejak dia duduk boleh semaya kau tu. Tukar staf-staf. Itu dia. Dia panggil fitrah manusia. Bila sakit yang paling teruk ni, semua benda yang ada yang nak wui belakang. Dia tak saya. Tapi kata Nabi, sedekah yang paling baik, sedekah yang kamu sehat. Sedekah yang kamu rasakan tubuh kamu ni duk kuat. Kerana Nabi kenal, kita kadang-kadang kalau tubuh sehat ni, payah kita nak beri. Dan yang kedua, kata Nabi, sedekah dalam masa yang kamu takut jadi miskin. Sedekah di masa yang kita takut jadi fakir, jadi susah. Kita ada sekadar ni je. Ni juga sebagai modal makan naik hari yang kita. Kita berhajat hak ni je. Tiba-tiba ada orang mari minta sedekah. Maka kita boleh beri dalam keadaan kita juga berhajat. Kita juga perlu pada benda tu. Kalau kita boleh beri, maksudnya beri duk lawai dengan nafsu kita. Kalau beri hak ni je makanan kita. Nak ambil, ada makanan nak ambil gapo buat makanan kita. Kalau kita boleh beri masa tu antaranya sedekah yang terbaik lah. Dan kata Nabi lagi, antaranya sedekah yang baik ni sedekah yang di masa kita angin-angin nak kaya. Manusia bila angin-angin nak kaya, dia kaya lah masa dia ada. Bila ada cita-cita nak jadi orang kaya, nak jadi juta orang, angin-angin nak kaya, nak sipir harta banyak, nak ada duit banyak. Orang yang minta masa tu payah sikit lah nak beri. Tapi kalau boleh beri, itu dia antara sedekah yang baik. Baik, sedekah ni makna dia adalah kelakuan perbuatan dalam bentuk umum. Perbuatan baik dalam bentuk umum. Dia luah. Dia jadi bentuk luah, bentuk umum. Dan dia bukanlah semata-mata dengan harta benda. Bukan dalam bentuk duit semata-mata. Sedekah ni makna dia luah, makna dia bentuk umum. Dan kadang-kadang kewajipan kita keluar zakat tu pun juga kadang-kadang disebut dalam Al-Quran dengan perkataan sedekah. Dan juga kadang-kadang disebut perkataan infak. Juga kadang-kadang duduk di bawah
pada perkataan sedekah. Nak cerita kata sedekah ni dia luah. Nah, contohnya tersebut oleh Quran, khuz min amwalihim sedekah. Ambillah daripada harta-harta mereka itu sebagai sedekah. Ada setengah tafsir kata sedekah di situ maknanya kata bila sampai nisab zakat kena keluar. Dan sebagainya. Nak cerita kata perkataan dalam Al-Quran bila sebut kata sedekah ni dia memberi makna yang luas lah. Nah, jadi tilik tengok pada masyarakat kita di hari ini. Kita suluh tengok secara luas-luas lah, secara kasar-kasar. Dapati peratusnya angka jumlah pakai miskin memang banyak. Memang banyak doktor. Banyak. Data dalam kajian pun kadang-kadang kita jumpa yang menyedih ke hati kita bahwa kita ni antara wilayah yang duk top 10 lah. Top 10 ni dalam apa yang panggil 3 wilayah yang duk di lamdap yang duk depan senarai wilayah jangwat yang paling miskin. Allah. Saya pun tak cerak, tak tahu kata yo hidup ambil data mana hidup kaji lah tu. Kita pun tak tahu. Tapi berita tersebar lah tu. Sebab kata orang naro miskin banyak, susah banyak, orang taning. Jadi angka-angka lah ni benar-benar ni menyebabkan kita rasa apa ni sedekah dalam agama kita ada satu perintah Allah. Nah, suruh kita keluarkan zakat. Dan bila kita tengok dalam falsafah zakat, tak lain tak bukan untuk nak bantu orang pakai miskin, nak akak tarah kehidupan orang susah lebih tingkat. 3 wilayah ni adalah kawasan yang dipenuhi dengan orang Islam. Majoriti kebanyakan orang Islam. Tapi apa pula? Angka peratusan orang miskin tu jadi duduk bawah, jadi teruk sangat. Aduh. Ini benar soalan yang kita patut kena dicarilah. Bagaimana cara untuk kita nak ukar benda ni? Nah, lokam sopama orang duk kata, duk hina kita. Sedangkan benarnya kita ada dalam ajaran kita sendiri pun diajar bagaimana cara untuk kita nak kawal masalah-masalah ni. Nah, mungkin kita cari satu masa untuk kita kecek secara mendalam untuk nak guna ke proses zakat, bagaimana kita nak buat jadi sistematik dan cara terbuka data, boleh tengok secara menyeluruh. Mungkin kita boleh kecek lepas ni insya-Allah. Baik. Dalam perbahasan saya terbaca dalam satu makalah dia ada sebut bab kita beri ni, bab sedekah ni kepada fakir miskin dibagi tu kepada 3 marhalah, 3 tahap. Yang pertama, sedekah yang kedudukan dia di tahap yang paling bawah. Nah, yang kedua tahap sederhana dan yang ketiga tahap yang paling tinggi. Dan setelah lagi bila saya sebut 1, 2, 3 paling bawah, sederhana dan tinggi, kita cuba nilai tengok secara menyeluruh masyarakat kita di 3 wilayah bagaimana kedudukan masyarakat kita bila sebut kata sedekah. Nah, kita cuba suluh tengok sebentar lalu lah. Baik, kedudukan sedekah yang paling bawah ni lah beri suatu perkara yang dia tak suka. Beri benda hak dia pakai dah. Beri hak lebih nak tahu. Kalau lah dia tak pakai dah. Tak wikut orang kok. Tahu lah benda tu. Baju kita duk sipai taruh dalam mari. Nah, 7-8 tahun dah. Awak dia ketak lama kita tak pakai. Kita mula waktu beg mari sipai lipat hanya we ada mana siapa susah hati nak we sedekah boleh molek tak molek comel kelakuan tu molek perbuatan tu tapi ju barang hak kita we tu adalah barang hak lebih kita pakai buah kayu yang kita beli kilo-kilo buah dalam tujing makan lama-lama kali waktu beg lebih banyak lagi. Nah, buka-buka tu yang penuh dengan barang, semua dengan barang, tak tahu nak buat guna. Clear. Waktu beg mari, buat jabe-jabe lebih nak tahu saya, hola tapi apa? Hola tu molek, perbuatan tu molek. Tapi, barang yang kita uri tu barang lebih. Itu perbuatan sedekah yang paling bawah. Nah, paling bawah. Kerana kita uri barang yang kita tak sedar. Manakala yang kedua,
yang kita panggil lah tahap yang tinggi sikit pada yang pertama, beri bagai yang kita suka. Beri bagai yang kita suka. Benda tu kita suka. Nah, sebagaimana tersebut dalam Quran awal juzuk 4 tu, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Takkan sempurna amal kebajikan kamu, sedekah kamu sehingga kamu beri sesuatu yang kamu suka. Nah, jadi digalakkan kita beri kat orang ni, beri benda yang kita suka lah. Beri benda yang kita suka. Nak ada perasaan kata, alah kita suka tapi nak ke demo boleh menikmati, boleh rasa, menikmati benda yang baik, benda yang molek ni. Benda yang kita suka, nak demo suka supaya kita juga. Itu antara benda yang baik. Kalau kita boleh buat benda tu, Masya Allah. Sebagaimana kita pergi kedai. Kita pergi kedai, kita beli barang-barang jabir, baju-baju, raya-raya, sedekah kepada anak yatim, sedekah kepada fakir miskin. Bukan barang yang lebih pakai, tapi barang baru. Barang baru. Walaupun fakir miskin ataupun anak yatim, dia tak tuntut pun. Kata dia nak hak baru, tak say kalau hak kadah. Dia tak ada pasal tuntut. Tapi Islam ajar. Lan tanarul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Beri barang yang kita suka. Beri barang yang kita suka. Andai kita sebutlah mudah-mudah. Kalaulah orang holo barang pakadah kita. Bagaimana perasaan kita? Kita orang yang ada kok, mungkin dia rasa Allah tahun ni yang demo. Tapi kalau orang fakir miskin, mungkin perasaan dia lain. Nak cerita kata kita tak suka guna barang yang lebih orang. Orang susah pakai miskin, yatim pun dia suka juga perasaan dia. Jadi digalakkan kita ni, cuba kita beri barang hak kita suka. Beri barang hak kita suka. Itu duduk pada tahap yang tinggi, pada tahap yang pertama. Baik, kemudian yang ketiga, sedekah yang paling tinggi adalah sedekah suatu perkara yang kita juga sangat berhajat, perlu pada benda tu. Ataupun disebut dengan perkataan isar. Kita buat makan ni layak tetamu Rasulullah. Tuan-tuan, rupa-rupanya sahabat ni, rumah dia ada makan ni sekadar untuk orang keluarga dia. Dia ada anak-anak dia. Makan ni tu katanya sekadar cukup setakat keluarga dia. Tapi nak cerita kata bila isteri salihah. Ni kecebat isteri lah pula. Isteri salihah bila sebut kata khidmat kepada tetamu Rasulullah. Tak mikir apa dah. Jom, gurbai diri. Tak apa, kita buat apa yang kita ada. Bini dia usaha tidur ke anak dia awal. Tak sewi dia duduk sampai tengah malam, kena duduk makan. Takut ke bagi makan ni, nak layan tetamu lagi, mana keluarga lagi. Takut tak cukup. Buat masuk anak tidur dulu. Kemudian dia buat masuk ke. Sudah. Dia pakak laki bini. Sahabat ni pakak laki bini ni. Katakan kita duduk seidai makan dengan tetamu Rasulullah. Kita tak sah jepuk. Tapi kita buat isyarat tanah kata kita duduk makan. Tak sah jepuk makan ni kita sedia kepada tetamu Rasulullah ya dia. Kita buat sebagai tanda ibarat tanda kata kita duduk makan. Suruh kunyak sebagainya. Katanya lepas pada tu sudah layan tetamu Rasulullah, sahabat ni tidur tak je dengar kerana lapar. Siapa isak pagi. Kemudian Nabi pagi isak Nabi cerita pada sahabat ni. Nabi kata sesungguhnya perbuatan kamu Allah lihat, Allah tahu. Saya turunnya satu wahyu firman Allah, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka boleh jang sesuatu yang mereka perlu kepada orang yang lebih perlu. Yang dipanggil isar. Diri tak dapat apa. Walaupun diri berhajat. Walaupun diri perlu. Tapi yang penting orang lain boleh. Orang lain boleh. Kita dijang tak apa. Kita tak apa. Kita boleh tahan. Tuan-tuan. Yang ketiga ni cuba kita suduh dalam masyarakat kita ada tarana. Kedudukan orang yang berjiwa utama ke orang lain banding dengan diri sendiri.
Jong Wei, benda yang dia juga berhajat. Bukan dia suka, bukan sekadar dia suka. Dia perlu pada barang itu. Saya rasa kalau kita boleh tanam sifat ni ke mana-mana tempat. Nah, serata tempat. Masyarakat kita takkan ada pakai miskin. Kerana kita pakat tolong pergi mari. Kita pakat beri pergi mari. Ada sekadar mana mampu kita boleh beri. Nah, kita boleh beri. Kita apa nama saya ada sebut. Saya tak ingat nama sahabat. Dia suka layan al-sufah yang dia buat ibadat tu. Nah, rumah dia tak ada apa dia sebenarnya. Rumah dia tak ada apa. Dia panggil juga. Suka panggil sahabat-sahabat pergi makan-makan di rumah dia. Saya tak ingat nama sahabat ni. Masya Allah, peliknya apabila sahabat ramai pakat pergi di rumah dia, dia ada satu bekas yang buat dengan berulai. Yang buat dengan berulai, makan bekas setengah bekas air ya. Buah makan ni dalam tu. Dalam rumah dia katanya ada bekas tu ya. Kocok-kocok tak ada gapo. Belah. Ada sikit makanan duk lekat-lekat dalam tu. Pakat jilat sikit-sikit seorang. Tu sahabat yang dididik oleh Rasulullah SAW bagaimana kasih sayang antara satu sama lain boleh membentukkan kekuatan dalam masyarakat. Dan di hari ni bila kita tengok, kita kadang-kadang kita duduk kukli, duduk gaul dengan orang yang ada harta. Kita tak terasa pun mana orang pakai miskin nak apa. Sebab hari-hari kita duduk balik dengan fort ni. Tapi cuba kita pergi tengok yang hujung jauh. Yang lebih dalam lagi. Masih banyak lagi orang miskin. Saya duduk mengajar di Monoro. Boleh duduk rasa. Adik-adik pelajar hok mari daftar ngaji. Bayaran khatam 9,000 sepangat. Mari samak ngaji ni. Ustaz, samak dulu boleh. Duit tak ada lagi. Samak dulu boleh. Nak win nama duduk dulu. Duit kau turut lagi. Boleh tak? Tapi dia peraturan hok jamiah kan. Tak boleh lah. Dalam mana pun kena win ada juga. 500 dah 500. Oh, 500 pun tak ada Ustaz. Budak mari daftar ngaji, kita minta nak 500 dulu boleh tak? Dia kata tak ada. Keluarga saya tak ada nak makan hari-hari tak ada. Nak minta dulu pakai kau asur mari. Tak ada 500 tak ada. Terpaksa kita kena bawa dia, pergi mengadap PO, lepas tu minta kebenaran, pengecualian. Budak ni memang pakai miskin. Memang susah sungguh. Duit nak ngaji tak ada. Lepas tu bukan seorang. Banyak. Duk ngaji. Tengah jalan. Ustaz, saya rasa tak lagi dah. Tak lagi dah rasa nak berhenti. Ngaji bijak. Masya Allah. Duk depan kelas. Ngaji bijak. Masya Allah. Sampai kerak jalan. Ustaz, saya rasa tak ada harapan dah Ustaz. Rasa kena berhenti dulu. Sebab apa? Tak ada modal Ustaz. Tak ada modal. Minta nak hundur. Ustaz pakak ramai-ramai. Pergi tengok di rumah. Masya Allah, rumah ni macam bukan rumah. Bukan rumah. Allah Akbar. Itu kenyataan kedudukan. Susah payah orang dalam masyarakat kita. Kita nak suruh siapa kalau kita tak pakat-pakat tolong jaga. Lebih-lebih lagi kita duduk di bulan puasa. Lalu itulah Islam perintah supaya kita berpuasa. Kita rasa kata ni dia lapar, ni dia susah, ni dia rasa biar tak ada makan ni. Kau duduk sedap-sedap hari 3-4 kali hari ni. Mu cuba fikir tengok ni dia orang tak ada makan ni, dia rasa baik ni weh. Tu dia hikmah di sebalik kita duduk tarbiyah dalam kita puasa. Kita boleh ambil kira tengok banyak lagi orang-orang yang susah. Jadi menggalakkan kita bila kita duduk di bulan puasa, suka beri. Suka beri daripada suka terima. Kalau boleh, usaha latih kita ni. Kalau kita duduk di bulan puasa, benarnya perbuatan sedekah ni bukan khusus yang dibuat hanya di bulan puasa. 11 bulan lagi pun kita boleh buat. Tapi kelebihan dia tingkat lebih tinggi kalau kita buat di bulan ni. Kerana dicontohi oleh Nabi SAW. Dan marilah sama-sama kita, saya ajak buat kita semua, saya sendiri. Marilah sama-sama kita jadi orang tangan atas. Beri dalam keadaan kita tak ada harap-harap untuk nak dapat balas. Jangan ada sama sekali kita harap-harap kalau dia mau nak hantar nak Allah kita. Jangan we ada perasaan itu. Jangan we benda tu. Jangan we ada. We lillahi ta'ala.
Nah, sabit tu saya terbaca dalam satu huraian sebab apa perkataan zakat ni dia boleh juga disebut dengan perkataan sedekah. Nah, dia duduk bawah perkataan sedekah. Khuz min amwalihim sedekah tadi. Kerana sedekah ni pada asas sidq makna kata benar. Nah, tasdik membenar, benar dan membenarkan. Bila perbuatan zakat kita keluar, kita beri, nah, kewajipan kita bila siapa batas syarat-syarat tertentu, kita cukup dengan syarat-syarat apa yang ditetapkan, sama ada haul ataupun nisab, kita dah tunai, kita dah buat perbuatan itu, maksudnya kita membenarkan keimanan kita. Kita ikut apa suruhan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu itulah ulama kata dengan zakat itu boleh kita dikaitkan dengan perbuatan sedekah yang bentuk umum tadi. Nah, jadi sebagai permulaan ni saya nak mengajak kat kita semua. Nah, kalau belum pada ni, kita jadi orang yang suka beri benda hak kita tak pakar. Benda hak kita tak suka, benda lebih pakar kita, bubuhlah perangai tu. Jadi orang yang beri sesuatu yang kita suka. Nah, beri barang hak kita suka. Kalaulah belum pada ni, kita duk jadi orang yang suka beri barang hak kita suka dah, tingkatkan lagi setengah. Beri suatu benda yang kita perlu, yang kita berhajat. Nah, kerana kata kata Allah dalam Quran, wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Nah, sesiapa yang dijaga diri dia daripada kikir, maka dia akan termasuk dalam golongan orang yang muflihun. Nah, orang yang berjaya kikir ni. Jadi kadang-kadang sedekah ia ada lawan dengan kedekut. Ni duduk mana ni? Nak we asal saya. Nak we saya. Nak we saya. Tapi siapa-siapa yang boleh buat perasaan saya kedekut dalam diri dia tu, orang ni berjaya. Nah, 3 perkara ni, nah, sama-sama kita nilai tengok kata kita dah hari ni duduk ada pada tahap mana. Nah, yang paling bawah ke, yang sederhana tengah-tengah tadi ke, ataupun kita lain ini duduk pada tahap hak isar dah. Kita biasa dengar bagaimana satu kisah 3 orang nazak dekat nak mati, dah agak air. Ada orang bawa air lagi. Minum. Dia kata, tak apa, Amo boleh tahan lagi. Ni hola-hola we tepi. Nampak ia pun dah teruk dah. Pindah air tu pergi kepada orang tepi. Orang tepi siapa nak minum, dia tengok sign dia lebih teruk lagi. Apa aku boleh sabar. Allah dia. Rupa-rupanya tak ada belakang tiga-tiga. Utama ke orang lain banding dengan diri sendiri. Itulah sebagai perkongsian lah. Saya ingat berbuat setiap hari sama kita pun buka puasa. Nah, berkenaan dengan puasa, berkenaan dengan amalan-amalan yang sebagaimana kita sebut tadi, kita kena menggalakkan baca Quran. Dan saya tambah sikit lagi, kita kena banyakkan sedekah. Nah, saya serahkan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Dr. Muslim. Banyak dah kita dapat dengar daripada Dr. Muslim yang beri perkongsian sama dengan kita saat ini tu. Alhamdulillah, kita dapat faedah banyak. Bagaimana dari segi sedekah, zakat dan sebagainya. Juga ada di dalam satu hadis bagaimana kata zakat tu adalah sebagai satu ubat. Tersebut di dalam satu hadis kata 5 perkara racun yang membunuh dan juga 5 perkara penawar untuk kita nak ubat. Yang pertamanya dunia, kita adalah sebagai racun. Apa dia ubat dia? Iaitu kita zahid, itu adalah ubat. Harta kita tu adalah sebagai racun. Ubat dia apa? Iaitu memberikan zakat. Perkataan sia-sia itu adalah sebagai racun. Berzikir kepada Allah itu adalah sebagai ubat. Seluruh hormon kita ni adalah racun. Tetapi taat kepada Allah itu adalah ubat. Di dalam setahun tu adalah racun dan bulan Ramadan tu adalah ubat. Ini adalah satu daripada hadis Nabi SAW. Juga mafhum satu daripada hadis Nabi lagi, akan datang kasih mereka 5 perkara dan lupa mereka 5 perkara. Pertama, kita kasih kepada hidup. Saya lah ada harta, ada kereta, ada rumah, ada kebun, ada apa saya.
Apabila kita ada benda-benda saat ini, kita berasa saya dunia, itulah barulah kita menyebabkan kita lupa kepada mati. Kasih kepada harta, maka kita lupa kepada hisab. Hari yang Allah Ta'ala akan kira amalan-amalan kita di akhirat, kita lupa. Kasih kepada mahligai, ada rumah besar, 2-3-4 juta, 15 juta, maka kita lupa kepada kubur yang sepik. Padahal tu kita akan kena pergi siap. Nak lari tak lepas. Duduk di mana-mana pun, walaupun tung fi burudin musyayyadah. Walaupun duduk di tempat, duduk selik lah mana pun, tapi mati itu akan bersama dengan kita siap. Lepas tu, selagi kasih kepada dunia, kita lupa kepada akhirat. Ini siap. Apabila dunia, mari duduk dalam diri kita dah, maka kita lupalah pada akhirat. Lupa dah, tak khabar dah. Kata satu hari kita akan mati dah. Kita tengok lah ni saudara kita mati banyak. Mati pula lah ni mudah sangat. Sehari dua duk main-main kita. Memang tak ada dah kemarin. Mudah sangat mati lah ni. Berarti kita kena ingat. Kata dunia ni hanya sementara. Satu hari kita akan pergi di alam akhirat. Saya akan pergi situ. Kasih kepada makhluk, kita lupa kepada Allah. Kasih kepada makhluk sangat, kita lupa pada Allah. Kita kena ingatlah. Kita ni ada mafhum daripada satu hadis, apabila kita mati akan bersama sekali dengan kita di kubur 3 perkara. Yang pertama iaitu harta kita. Kereta mutu kita pergi kubur. Yang kedua keluarga kita. Yang ketiga iaitu amalan-amalan kita. Maka 3 perkara yang akan pergi kubur sama kita ni, hak keleksa dan hak akan bersama dengan kita tu satu, iaitu amalan. 3 perkara saat ni akan balik pergi perak. Tak ada bersama kita dah. Amalan kita lah kebaikan ataupun kejahatan yang akan bersama dengan kita. Sebab tu apabila kita dekat nak mati tu, maka terbagilah kita tu kepada 5 bahagian. Apa? Yang pertama harta kita. Harta kita ni adalah untuk waris-waris kita. Kalau harta banyak, kadang-kadang siapa balah pula dah. Itu menyebab harta banyak. Hak ni bahasa nak kau ni, hak ni nak kau ni. Siapa ngah bagi saka 2 tahun, 3 tahun tak boleh bagi lagi. Ada bubuk, hak ni nak je ni, hak ni tak jang sini. Padahal hak tu kita cari. Pada muda lagi siapa tua, siapa mati tak ada boleh bawa pergi dalam kubur. Esok boleh ke orang perak harta kita. Yang kedua, nyawa kita untuk maliki maut. Yang ketiga, daging kita untuk hulak. Makan sedap bambrung je kira. Orang suruh makan ubat, ubat tu, ubat ni kita pun makan, bambrung juga. Sambung perai tu, sambung perai ni. Padahal daging tu adalah upah hulak saja. Yang keempat, tulai kita untuk tanah. Apabila mati esok, duduk dalam tanah untuk tanah. Yang keakhir sekali, iaitu amalan kebaikan kita. Hak ning lah, hak duduk sekali dengan kitanya. Amalan kebaik bersama kita, amalan jahat bersama kita. 5 perkara akan dibagi tu baik apabila kita dekat nak mati. Sebab tu harta kita, yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari akhirat esok, harta-harta kita yang kita dok taruh muda lagi hingga lepas tua dok cari, tidak akan berguna dah, tak akan faedah dah. Dah dunia ni anak-anak kita kita dok sara, kita dok kasih. Anak kita boleh kerja jadi tu jadi ning, kalau kita di atas dunia boleh tolong kita. Duit-duit kita, kalau kita dekat masalah gatu dia boleh selesai. Tapi apabila kita mati esok, illa biqalbin salim, dengan hati kita yang cuci saja dah. Dengan amalan kita saat ni lah. Sebab tu harta-harta kita tu kita usahalah. Kalau nak wih harta kita siapa pergi bersama dengan kita, tak dapat tidak lah. Kita kena guna cari jalan yang boleh bersama dengan kita. Masalul lazina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kama salihabbatin ambatas sab'a sanabila fi kulli sumbatin subulatin mi'ata abbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Seumpama orang-orang yang belanja harta pada jalan Allah, tak kiralah dekah jariah ke, buat masjid ke, ikut sekolah ke, ke anak yatim ke, kepada orang fakir miskin ke, maka semua tu seperti biji benih yang menumbuhkan 7 takar. Pada tiap-tiap satu takar tu dapat 100 biji pula.
Itu kebaikannya bagi orang yang bersedekah. Nah, orang yang berinfak pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan berganda banyak sangat pahala. Nah, sebab tu kita jangan berasa saya lah harta yang kita ada. Kita tiada untuk diri kita di akhirat juga. Dunia ni hala sama tara. 70, 80, 100. Nah, lekuk gitu ya. Tapi di akhirat tu kekal selama-lama. Apakah kita nak bekal untuk kita nak makan, hak kita duduk bersama-sama, kita buat cek tengok. Nah, cuba cek diri kita tengok, kata kita ada banyak mana dah bekal hak kita nak pergi makan di akhirat esok. Kita nak pergi Mekah tu wak mama, wak caya. Nah, takut muma. Padahal di situ ada belaka dah. Sebab tu rezeki kadang-kadang kita duk mari duk mikir benda Allah Taala duk jamin dah. Kita mari duk serabut, mari buat serabut buat mikir benda tu. Rezeki ni. Tak jamin siap dah rezeki kita. Banyak mana, banyak tu, banyak ni. Kita tak ada kena duk mikir, tak ada serabut dah. Hak kita kena serabutnya, iaitu di akhirat esok, adakah kita nak selamat, ke tak ada selamat. Hak tu hak kita kena mikir. Masalah rezeki ni esok nak makan gapo, nak pergi Mekah, kena bawa gapo gatik, tak kena fikir dah. Hak kena fikir di akhirat lah. Gapo kah kita nak boleh hidup di akhirat, amalan kita ada banyak mana dah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Muslim. Saya terus pula nak minta kepada Dr. Ta kita. Saat ni kita dah kecek di segi pengerbenan. Di segi sedekah, infak semuanya. Juga saya ni ada juga pelajar-pelajar saya, ada juga orang di bimbing saya ni, saya ada setengah daripada orang anak yatim dan juga fakir miskin. Ada fakir miskin. Nak Dr. Ta tu cuba beri dari segi pengerbenan. Untuk pengerbenan kita ni lah mana tak? Ya. Silakan Dr. Ta. Silakan. Terima kasih kepada pengurusi majlis, pembuat acara Dr. Ridwan. Apa yang sebut oleh Dr. Tadi, banyaklah yang saya pun sendiri dapat manfaat bersama tentang apa yang kita patut buat di akhir, khususnya di akhir bulan Ramadan, 10 yang terakhir. Saya semasa duduk Mesir dulu, teringat lagi masa duduk di Madinatul Bu'us, asrama Azhar lah. Kita ni lebih kurang 3,000 pelajar berpelajar di sana, ada berbagai jenis. Asia, orang Afrika, orang Malaysia, dia cukup belakang sini lah. Kita tak ingat apabila akhir bulan Ramadan, nak raya 2-3 hari tu. Tiap-tiap tahun tu ada datang, orang kaya. Tiap tahun dia datang. Bawa anak-anak seri dia, anak cucu dia bawa ubuh duit. Satu sapu tu 100 unit. Si bukuk lah mudah-mudah kata. Bagi sekaligus kepada pelajar-pelajar 3,000 kan. Berarti satu hari ni sekaligus, bukan dia saja bawa anak bini dia, cucu dia bakat bagi, hajar sedekah, hajar anak dia, cucu dia bakat sedekah, bakat bagi, hajar berhala lagi. Dia kata, tak ingat, dia kata alhamdulillah, dengan keberkatan, dengan infak kepada kamu sebagai pelajar ni, murah, membawa ada Allah tu murahkan rezeki, Allah Ta'ala murahkan rezekiku. Keberkatan sedekah, keberkatan fisabilillah, bantu pada pelajar, orang yang datang pada luar ni dengan agama ni. Semoga dengan sebab dengan pemberian tadi, kata dia ni makin hari makin perniagaan dia tu makin makin hebat, makin tambah rezeki dia. Dia bangga pula. Bangga, bukan kata dia fikir kata yang bui tu lihat sana bukan habis. Kalau kita orang yang biasa, biasa kalau tak ada agama ni, kita rasa benda yang kita beri itu ada habis. Habis lah, rasa habis kan. Dr. Ridwan ada 100 kok. Gimana lagi. Kalau beri 100 habis lah. Tapi bagi orang Islam yang hajar kata, hak yang kita beri itu adalah hak kita. Masuk tahu account bank lah, mula account bank kita di akhirat tu. Apa yang duduk dalam simpan bank, duduk dalam poket kita, di rumah kita, belum tentu kita lagi tu. Kadang-kadang kita mati. Seorang mati, duit yang tinggal tu, kalau anak yang tak solehnya, balas kemari, duk bui,
duit yang kita taruh, perjuangan kita duit juta-juta, akhir sekalinya anak ni pergi buat benda-benda yang apa dia, yang kurang. Kalau sedekah tak kurang, akan tak kurang harta, bah kita tambah. Walaupun nampak di kepala telinga kita, kepala mata kita nampak kurang, tapi sebaliknya keberkatan akan tambah. Itulah apa yang kita ternyata sekali di Mesir lah. Kemungkinan dengan keberkatan dengan sedekah mereka lah. Saya semasa duduk Mesir ni, saya tiap bulan saya boleh 100 kop, 1000 kop lah. 1000 kop kita lah di satu bulan. Diberi oleh orang kaya Mesir. Kita niat kata apa yang kita boleh pada dia beri pada kita, saya tak makan duit ni. 3 tahun saya tak makan. 1000 kop lah, 100 juta ni saya pergi kepada boleh kepada sejid. Saya lepas sejid saya pergi maktabah selalu. Kita nak ambil terima kasih kepada orang beri tadi, kita boleh beli buku, kemungkinan dengan buku ni dapat jadi nama jariah kepada orang lagi. Kalau kita tak baca pun orang lain baca lagi. Tambah ilmu-ilmu kepada orang lagi. Dengan sebab kita baca buku yang hasil pada duit dia ni, kita mengajar orang lain tu boleh sapil lah, apa dah amalan sedekah-sedekah pergi kepada orang lagi. Inilah kehebatan sedekah lebih-lebih lagi di akhir bulan Ramadan dan zakat di bulan Ramadan, sebagaimana yang kita mengetahui sekarang ulama ramai pada ulama yang baru ni, ulama sekarang ni, khususnya Qardawi yang kata sekarang ni kita nampak dengan keadaan sekarang tu, yang kata lebih afdalnya kita bayar zakat kita fitrah dengan wang qimah. Kena yang bagi dia kata nampak maqasid syarat siapa lebih utama, kita bayar dengan qimah, dengan duit lah. Zakat fitrah dengan duit, mekok apa dia mazhab Hanafi yang pergi kepada maqasid dia. Kadang-kadang kita bayar duit zakat tu bayar melalui apa lah, pergi beras terah, kita bayar setengah lah. Kemungkinan orang tu ada beras ada belakang dah lah, duk beri derah kepada dia tamung, padahal dia perlu ada duit nak beli baju raya, nak beli baju raya, nak beli perbelanjaan hari raya dia. Tapi beras tu banyak dah, makin naiknya dah. Tapi dia kata lebih utama sekarang ni, mengikut keadaan kondisi sekarang, kita utamakan lebih utama maqasid syarat kita beri melalui apa, duit qimah zakat fitrah tadi. Boleh banyak bantu kepada orang-orang susah yang perlu ada duit untuk nak belanja pada hari raya, perlu pada hari raya. Lebih baik pada beri makanan asasi sebagai beras, seperti yang mana kita dah tahu kita lah. Ini sebagai pandangan ulama-ulama baru lah, banyak lah untuk nak mencapaikan maqasid syarak. Itulah apa yang sepatut kita di akhir bulan Ramadan, kita berdoa semoga rasa masa dah habis lah. Kita berdoa sebagai semoga Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan yang lepas, dan semoga kita tercatatnya sebagai orang yang banyak sedekah, banyak pengorbanan. Dan saya nak kongsi satu pandangan ulama. Pandangan ulama yang masalah keutamaan. Kita learning kadang-kadang orang kaya kita ni lah, setiap tahun pergi buat umrah, buat haji setahun. Setiap tahun memang bagus. Kita pergi buat haji sunat lah. Haji fardu dah tunai dah. Buat umrah setiap tahun. Tapi di tepi rumah dia tu, jiran nak makan tak ada lagi. Budak fukara masakin nak mengaji tak ada orang nak belanja dia. Mengikut pandangan ulama, apa dia? Lebih utamanya kita ambil duit. Belanja kita nak pergi buat umrah sunat setiap tahun tu, lebih utama kita ambil duit tu kepada budak-budak nak makan, budak-budak nak mengaji, anak yatim. Itu lebih utama lagi. Tapi banyaklah ni ke istilah dalam siasat syariah nama fiqh al-awlawiyah. Fiqh keutamaan. Kita utama benda ni yang penting sekali. Kalau kita dah tunaikan haji fardu, kita dah buat dah. Lebih utamanya kita ambil duit, kita nak pergi buat haji setiap tahun ni, sunat ni, umrah. Kita beri kepada orang yang susah di tepi jiran kita.
budak mengaji banyak lagi. Itu lebih utama dari Islam. Mengikut pandangan ulama berdasar kepada fiqhul aulawiyah, berdasar kepada fiqh utama apa yang lebih utama. Buat ni memang boleh pahala tak pada kita, tapi hak ni boleh pahala juga, tapi utama kita bela orang lain, bela orang yang sangat perlu pada membela. Itulah kita berdoa semoga dengan bulan Ramadan hari ni kita tercatat daripada golongan al-muttaqin la'allakum tattaqun. Itulah sebagai kongsi yang terakhir saya. Okey, apa yang salah silap dalam pemberian kongsian saya itulah daripada keluarga saya. Apa yang baik kita bakatlah dapat beramal bersama. Sekadar tu wallahu a'lam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Dr. Mukhtar beri penjelasan berkenaan dengan sedekah. Baik, alhamdulillah bagaimana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu syai'un azim qalaha salasan. Sedekah itu adalah sesuatu yang paling besar. Nabi kita diulangi 3 kali. 3 kali kata as-sadaqatu syai'un azim 3 kali. Sebagaimana hadis lain pula, sedekah ni adalah menolak daripada bala dan juga memanjangkan daripada umur. Itu dah sedekah. Sebagaimana ulama yang kata sedekah ni 10 kepujian, 5 di dunia dan 5 di akhirat. 5 di dunia ni apa dia? Satunya menyucikan harta kita. Yang keduanya menyucikan badan kita. Yang ketiga menolak bala dan juga penyakit. Itu sedekah. Yang keempat mengembirakan bagi orang miskin dan mengembirakan bagi mukmin adalah semulia-mulia amalan. Kalau kita beri kepada orang yang susah tu, dia rasa sedih, rasa mujur. Sebab tu kita beri ni sembala-bala kita beri orang yang susah sungguh tu, hati dia tu rasa mujur tak tahu nak royak. Itu di atas dunia. Selagi iaitu berkat hartanya dan mengeluarkan rezekinya. Dan ketiga, yang kelima di segi akhiratnya dinaungan oleh bersedekah pada hari kiamat. Yang mana bersangat terpanah di hari akhirat esok, maka dengan amalan-amalan sedekah kita lah boleh buat kita tu jadi teduh. Dua, ringan daripada isap. Amalan kira-kira kita tu, kira amalan yang kita dah buat pada dunia ni, maka ringan lah. Yang ketiga, berat timbangan. Timbangan ni jadi timbangan amalan-amalan hak kebaikan di akhirat esok akan berat. Yang keempat, mudah melalui siratal mustaqim. Yang kelima, bertambah darajat di dalam syurga. Ini adalah setengah daripada sebagaimana ulama kata 10 pujian dan juga 10 daripada di atas dunia dan juga di akhirat. Baik, saya nak minta Dr. Muslim sedikit tambah berkenaan dengan infak ni. Tak kira lah dari segi infak kepada sedekah fisabilillah ke ataupun kepada orang fakir miskin, orang susah fuqara wal masakin ataupun anak yatim. Untuk Dr. Muslim tambah sikit. Ya, dipersilakan Dr. Baik, terima kasih kepada Dr. Alhamdulillah sebagai pusingnya terakhir. Saya ada sikit nak tambah daripada tadi berkenaan dengan puasa Ramadan ni, mestilah kita kena tingkatkan amalan sedekah kita. Bila kita tengok dalam masyarakat kita ya, hari ni banyak badai-badai yang cuba untuk nak bantu tolong fakir miskin. Tolong anak-anak yatim, kerana kita ni rasa jumlah angka ni orang yang sama ada fakir miskin ataupun anak yatim ni dia banyak. Sebab apa dia banyak? Lebih-lebih lagi kawasan kita ni ada di keadaan yang kita panggil konflik lah. Mati di orang tua, mati kerana ditembak, kena bedek, kena bom dan sebagainya. Saya cuba duk cari arah-arah data. Data ni agak data terbaru lah angka yang disebut oleh seorang bota anak-anak yatim 9,800 ni orang. Barangkali saya tak cerak. Saya rasa yang dia ambil ni sampai masa 2015 lah. 5 tahun dulu lah. Lepas tu yang ada dicatat oleh Sosawa ni sebenarnya dengan Songsem.
Sana Pesanan cakap dia sebut 7,000 lebih lah. Nah, angka-angka semua ni tani yang paling banyak. 2,657 anak yatim, Jalan ni 1,914 dan juga Nara 2,513 dan juga luar kawasan 3 wilayah ni. Ni angka-angka list anak yatim yang duduk dalam senarai-senarai nama yang ada dalam soal batan dan juga soal-soal. Dan saya yakin ada banyak lagi yang tak duduk dalam list nama ni. Banyak lagi. Nah, tapi secara kasar-kasarnya kita boleh nampak kata 3 wilayah kita ni dekat 10,000 dah weh. Nah, 9,800 ni bau-bau angka 10,000 lah. Nah, hal ni hak tercatat. Banyak lagi yang tak tercatat. Nah, jadi benda ni yang menggambarkan suasana tempat kita ni memang kena banyak ke badai-badai Allah bantuan kepada anak-anak yatim. Nah, kerana benda ni tak lain tak bukan hanya kena tupai pada orang hidup lah. Kerana anak-anak ni dia kematian mak ayah. Kematian mak ayah. Data yang dinyatakan oleh Sasawa 12 ni, dia kata anak-anak yatim ni yang mati ayah secara peratusan duduk pada 95%. Nah, dan yang mati mak 4%. Dan mati dua-dua sekaligus mak ayah ni 1%. Nah, itu antara data. Tapi yang mati ayah ni banyak lah. Lepas tu dia buat kajian lagi, dia kata kedudukan lah anak yatim. Nah, di 3 wilayah ni khususnya 4 cabaran yang dihadapi sekarang ni, 4 masalah besar yang dihadapi oleh anak-anak yatim ni. Yang pertama sekali, mereka ada yang ada duit. Anak yatim yang ada ekonomi kuat, ada. Nah, anak yatim yang ada ekonomi yang kaya, tapi bila dia belajar ni, semangat ngaji tu tak ada. Semangat pembelajaran dia tu tak ada. Kerana dia tengok sains-sains dia dalam bilik kelas ni, pagi mak ayah pergi hantar, petang mak ayah pergi make. Tapi sedekah dia, orang kaya, duit ada, makan cukup. Tapi dia rasa iri hati, rasa tak ada semangat. Ngaji gitulah. Tapi perasaan sedih tu ada dalam diri dia. Itu antara cabaran yang besar. Nah, permasalahan yang besar sekarang ni yang berlaku di atas anak yatim. Kemudian yang kedua, data daripada kajian ada sebut lagi, dia kata 13% daripada angka anak yatim yang dia buat kajian tu, 13% yang tinggal ngaji. Nah, kalau ayah ada, mak ada, mak ada, ayah ada ni ngaji. Kalau ayah mati, tu baik ngaji. 13%. Kemudian ada lagi sebut dalam kajian dia kata anak-anak yatim ni, nah, kira banyak care, tapi dia tak sebut jadi sebagai persen, tapi sebahagian besar daripada anak yatim ni, oleh kerana tak ada orang tua you duduk bela, you duduk pera, you duduk padu, buat awak-awak ni, nah, terlibat dengan sains-sains yang bawa kepada dia ni, terlibat dengan benda dada. Nah, itu antara cabaran besar lah yang kita kena ambil padu. Dan yang terakhir antara permasalahan yang berlaku di atas anak yatim ni adalah dia panggil ringan hak bawah pada umur. Kerja berat tapi tak patut. Benarnya kerja berat ni orang-orang yang lepas tahap apa yang panggil orang yang lah 20 lebih ke 17 naik ke atas dan sebagainya lah. Tapi apabila anak yatim banyak ini, mereka ada ekonomi, ada hasil nak makan kan. Nah, terpaksa kena tinggal ngaji, kerja. Umur 12, 13, banyak. Nah, itu berlaku antaranya yang kita boleh tengok suasana dalam masyarakat kita. Tak lain tak mungkin, hanya kita lah yang kena beri bantuan benda ni. Nah, kerana tanggungjawab kita bersama. Maka saya nak guna ruangan ni, nah, sama-samalah kita ambil berat. Nah, sebagaimana Dr. Ridwan Degi sebut, dia kata, betul sendiri pun ada duduk terlibat beri bantuan sara anak yatim. Alhamdulillah. Nah, kalau bagi siapa-siapa yang nak minat untuk nak horor bantuan, boleh direct ke Dr. Ridwan. Baik, jadi benda ni bagi saya rasa tanggungjawab kita bersama lah. Nah, tanggungjawab kita bersama. Kadang-kadang kita tengok anak kita. Nah, kita tengok anak kita
kita duk gaul dengan dia, kita mesra dengan anak-anak kita. Anak kita ni rasa sempurna ada mak ada ayah. Tapi anak yatim ni kita tak boleh cerita. Kita tak boleh nak royak bagaimana perasaan dia. Nah, tak boleh nak royak. Nah, kita tak boleh nak cerita lah mana perasaan dia, bagaimana dia tengok sayang-sayang dia ni duk main duk main dengan anak, ada main dengan mak ayah dia, tapi sedangkan dia ni tak ada mak ayah. Nah, jadi perasaan lah tu kita tak boleh nak cerita. Nah, tak boleh nak cerita. Cuma kita boleh buat apa daya yang kita boleh buat ialah bantu, tolong. Sama ada dalam bentuk duit, dalam bentuk makanan, dalam bentuk harta, pakaian, sebagainya. Nah, beri. Nah, takut-takut mana tahu. Nah, andai satu hari kalau Allah uji keluarga kita, anak kita yang ada di rumah jadi yatim, mana tahu. Anak kita, cuba tengok anak kita ramai lagi di rumah. Mana tahu satu hari Allah anak ke umur kita, yang kita selaku ayah, selaku mak ni, Allah ambil kita dulu lagi. Maknanya anak kita di rumah tu jadi anak yatim lah. Tapi di hari ni kita masih ada, kita tengok anak-anak kita, siapa tak apa. Tapi andai satu hari kita pergi dulu, Allah pendek ke umur kita, tinggal anak yatim dalam rumah kita. Kita boleh mikir kalau kita tak tolong, bagaimana anak kita esok, mana tahu. Nah, jadi itulah sebagai ada tanggungjawab bersama dalam kita pakat padu. Nah, tengok tepi-tepi rumah, lebih-lebih lagi dia boleh puasa lah. Nah, anak yatim yang tidak ada mak, tidak ada ayah ni, kalau yang lebih-lebih lagi dia miskin lah. Kita hollow ke bantuan sekadar mampu kita dan beri kegembiraan kepada dia. Bab beri ni sebagaimana kita sebut tadi, dia benarnya dalam agama kita, kau beri tu kau tambah. Tapi pahaman kita ni seolah-olahnya kau beri tu kau kurang. Jadi terbalik sikit. Dan nak tambah kau mana pula bagi ada dah kau cek 100, cabut beri 100, habis lah. Itu pahaman kita. Tapi agama kita tak. Nah, dia beri jaminan memberi kau tambah. Contohnya berlaku atas Siti Aisyah radhiyallahu anha. Satu hari rumah Siti Aisyah ada sekeping roti. Roti ni kok kerah. Nak makan cobek tu tak boleh. Nak makan ni kena air dulu. Nah, dalam musim puasa. Kemudian ada seorang budak jalan mari dengan mak dia. Lalu dekat rumah Siti Aisyah, dalam keadaan cari makanan lah. Cari makanan. Nah, tanya Siti Aisyah. Maksud tanya Siti Aisyah, minta makanan. Siti Aisyah ada apa ya? Ada sekeping roti. Dia suruh kodai dia. Ambil lah sekeping roti ni. Pada dia tanya, apa kita nak bekalan buka puasa lah, nak ambil mana? Makanan kita ada hak ni ya. Dia Aisyah tak apa kata. Tak apa. Mudah-mudahan Allah ganti lain. Dan tuan, bila diberi roti keping, hanya keping tu yang ada dalam rumah dia. Diberi kepada dua mak anak tadi, adalah keadaan duk cari makanan tu. Nah, petang hari lepas tu katanya ada satu hadiah. Satu masakan katanya dibuat dengan masakan tu dibuat kaki kambing. Mari hidangan, satu hidangan. Nah, kirim kepada Siti Aisyah. Tak tahu mari mana. Ada orang kirim lagi. Sebagai hidangan untuk keluarga. Nah, untuk makanan kepada Siti Aisyah. Nah, mana suka? Mana kita suka dengan kita hanya sekeping roti kerah. Ada tahu tu ya. Siti Aisyah ada. Ya tu. Mana suka? Sekaligus Allah balas mari. Kaki kambing. Masuk ke. Serta merta balas Allah. Nah, janji Allah memang benar. Janji Allah ni memang benar. Beri serta merta Allah beri balas lalu dah. Jadi Siti Aisyah panggil qadar dia mari memakailah. Inilah dia balasan yang Allah janji nak beri, dan Allah beri betul-betul Allah beri kerana mu tak didekah kepada orang susah dengan sekeping roti yang kering. Itu gambaran kita nampak bahawasanya sedekah dalam agama kita ni dia takkan kurang sebenarnya, tapi dengan syarat. Apa syarat tu? Dengan niat kita ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu syarat yang penting. Bukan kita beri untuk nak tunjuk pangkat. Nah, bukan kita beri kerana nak tunjuk ini aku kaya.
Nah, tak boleh hari ni kalau aku beri kau nanti orang tak tahu aku beri. Mana-mana mari. Mari pah. Buku ramal dan sebagainya. Kalau kita jamin ke perbuatan kita tunjuk ke orang tanpa kita riak, tanpa kita nak tunjuk, tak apa. Tapi takut-takut perbuatan yang kita tunjuk ke orang itu diselik dengan perasaan nak tunjuk ke orang. Bimbing-bimbing takut perbuatan itu sia-sia, tak dapat gapo di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, perbuatan mesti setiap ibadat kita mesti serta dengan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ada satu hadis Nabi daripada Abu Hurairah bila dia pergi di Syam. Orang Syam tanya, wahai Abu Hurairah, mu duduk dengan Nabi, bagimu ni mu dengar banyak hadis daripada Nabi, bagimu ni hadis mana yang paling dahsyat? Abu Hurairah baca satu hadis, 3 golongan, antara 3 golongan awal yang akan ditanya oleh Allah. Yang pertama, yang kedua saya tak sebut lah, kerana banyak kita dengar kan, orang yang mati syahid, orang yang belajar, mengajar Quran dan sebagainya. Yang ketiga, orang yang infak harta dia kepada asnaf. Allah panggil mari, Allah tanya dia, wa ma amilta fiha, dulu mu hidup membuat gapo dengan harta benda yang kamu ada? Jawab laki ni, aku beri semua harta benda kepada orang asnaf, kepada fakir miskin, kepada tu, kepada ni, cukup semua ya beri. Tuhan kata mu dusta, mu bohong, benarnya perbuatanmu itu mu ada niat dalam hati nak tunjuk kata mu ni orang hati baik. Allah Akbar, tuan-tuan. Kita buat ni, nah, tak boleh tipu Tuhan. Nak tipu Tuhan tak boleh. Niat kita lah mana pun buat itu, tahu, tak sebab tahu. Kita nak tusuk Tuhan tak boleh. Tuhan tahu siapa dalam hati kita. Nah, supaya perbuatan ibadat kita lebih-lebih lagi di bulan puasa tak sia-sia, marilah sama-sama kita serta ke perbuatan amal ibadat kita ni dengan niat tulus kita hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tidak kerana lain. Nah, takut ibadat yang kita buat banyak, kita kata banyak, tapi semuanya tak pakai, tunjuk depan Allah esok, ni tak pakai. Kerana apa? Kerana kita buat niat, orang puji, niat nak dapat puji orang, niat nak orang kata hati baik, niat ni, tak ada sahabat niat kerana Allah. Semua ni jadi sia-sia. Nah, lebih-lebih lagi kita duduk di bulan puasa. Nah, saya menyeru, mengajak utamanya ke, lebih-lebih lagi saya sendiri, nah, dan juga para penonton, para pendengar, marilah sama-sama kita buat ibadat dengan tulus, ikhlas kita tidak kerana benda lain, hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam bab sedekah ni pun sama. Nah, sedekah ni pun sama. Sedekah kalau boleh dirahsiakan, sir. Nah, dirahsiakan. Nah, mudah-mudahan perbuatan baik kita ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So lagi saya nak sebut juga di sini berkenaan dengan bab sedekah kan. Yang saya sebut di bahagian pertama tadi, orang kata 3 wilayah kita ni kawasan yang paling susah, kawasan yang paling miskin. Saya tak tahu kata dia ambil data dari mana. Sungguh bahang orang duk buat kaji tu, wallahu alam. Data mari daripada buat kaji edul apa marilah. Mengenai mengenai sip terpenting hak paling berat, paling susah dan sebagainya. Sedekah agama kita, dia ada satu ajaran yang digalakkan, tolong melalui keluarkan zakat dan sebagainya. Nah, kita tak ada komun, tak ada maklumat kata jumlah duit yang duk pusing dalam 3 wilayah ni banyak mana, kita tak boleh tahu jumlah duit. Nah, tapi hak saya nak bawa di sini antara angka jumlah duit. Nah, kebanyakannya 98% daripada 3 wilayah lah. Saya duk terlibat dengan Yayasan Cuci. Nah, duk tengok data-data yang ada saudara kita hantar masuk untuk nak cuci ke duit dia daripada duit yang duk simpan dalam bank. Nak cerita gambar orang rumah kita. Nah, angka jumlah orang yang transfer jumlah kerang kali orang own masuk duit dalam banci hak cuci 27,191 boleh buka dalam page hak cuci secara terbuka, boleh tengok, boleh cek kata setiap minit masuk banyak mana, boleh cek.
Boleh tahu kata berapa kali orang transfer duit duk mana, semua boleh cek. Nah, 27,191 kali jaminan krang orang own masuk. Dengan jumlah angka duit 2,18,810 kok 20 neste. Tu duit anak baru. Nak cerita kata 2 juta orang own mari 27,000 kali, tu duit anak ni baru. Duit dok biar, set duit. Hok sama sore, kupe sore, 2 kok sore. Mari bipong dok sini 2 juta. Kita tak kecek lagi kata duit sipai demo dalam bank mana. Kita tak kecek lagi ni. Kita kecek duit lebih duit bunga demo ya baru ni. Kita tak kecek duit hak demo sipai banyak mana, demo keluar zakat kedak, duit tu proses lah mana, gimana, duk mana, kita tak ada data, tak ada komun. Kita tak ada komun. Mengikut apa nama ni tahun ni kita keluar zakat kedak, wallahu alam, kita ada komun. Boleh jadi demo keluar. Secara tersembunyi demo, wallahu alam. Tapi kenapa masyarakat kita ni 3 wilayah masih banyak lagi akar pakai miskin. So benda ni bagi saya benda yang besar lah yang kita kena pakat-pakat mari duk bincang tengok. Cara mana yang kita boleh tolong bubah suasana masyarakat kita ke arah yang lebih tinggi, bubah cara hidup, kualiti hidup lebih we jadi orang berilah pula, bukan jadi orang suka minta. Jadi orang beri, suka beri. Nah, usaha kita pakat-pakat bubah masyarakat kita, nah supaya kehidupan apa ni kita tengok susah payah. Nah, bila ekonomi tarik sekarang ni dah, yo satu habis, betul. Yo satu lagi habis. Nah, pasal rumah tangga, lebih-lebih lagi pasal bab pendidikan. Nah, yo satu lagi habis. Nah, pembelajaran ni rumah tangga apa semua, makin ni hari mengaji apa dia satu habis. Nah, okey, pasal ekonomi ni juga banyak yang buat keluarga pecah belah, cerai dan sebagainya. Nah, salah satunya mari daripada ekonomi. Maka saya pun tak banyak kalah lah. Nah, sebagai kita kongsi sedikit maklumat di ruangan sejak lebih kurang ni bersama dengan Dr. Ridwan dan juga Dr. Mokhtar, suasana kita 3 wilayah ni. Nah, sesuai dengan kita duk buat ibadat puasa, maka bulan puasa ni bulan yang menggalakkan kita infak, kita sedekah, kita keluarkan zakat. Nah, menggalakkan kita infak, kita sedekah, kita keluarkan zakat. Nah, maka saya guna ruangan ni, nah sama-sama lah kita ambil berat pasal ni. Ambil berat pasal zakat, utamanya zakat lah. Kerana itu antaranya rukun kita sebagai seorang yang beriman pada Allah. Nah, dan juga dengan zakat ini juga boleh membuktikan, nah, yang masa dulu kita tengok, nah, bila pemerintah laksanakan dengan adil, betul-betul mengikut apa yang Nabi ajar, susun atur ekonomi dengan comel, pengeluaran zakat apa semua mengikut sistem, sehingga nak cari orang terima zakat ni tak ada. Nah, pernah kita dengar, pernah kita nyaksi tengok dalam data-data sejarah, nah, satu masa kegemilangan Islam nak cari orang susah ni tak ada. Nah, tapi di hari ni penuhnya orang susah, tak tahu sebab apa. Kita juga kena pakat-pakat fikir, pakat-pakat cari jalan keluar. Nah, supaya benda ni tak jatuhlah kepada anak-anak cucu kita nanti. Nanti anak cucu kita pula kena kemari duk mikir juga nanya dia lah. Dia masa kita kalau boleh usaha baiklah di masa kita ni. InsyaAllah itulah daripada saya sepatah dua di ruangan bersama dengan Dr. Ridwan dan juga Dr. Mokhtar dan juga para hadirin hadirat penonton yang duk dengar di luar sana di rumah tu. Nah, salah silap kasar bahasa perasa saya minta maaf, ada peluang rezeki lain kali kita bertemu lagi. Saya akhiri dengan apa yang mulia, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, terima kasih pada Dr. Muslim. Terima kasih kepada Dr. Ta. Pada hari yang mulia hari ini, saya rasa kita dapat faedah banyak lah. Terima kasih kepada penonton-penonton sekalian yang bersama di dalam ruangan kita pada hari ini. Baik, hari ini kita kecek berkenaan dengan Al-Quran. Dr. Ta, Dr. Muslim di ayat saat ni lah. Kita di dalam bulan Al-Quran ni, semolek-moleknya kita baca lah.
Bulan biasa kita baca sikit, bulan ni kita kopi sahwi banyak lagi. Sekurang-kurang kita kata we kata ada baca sehari tu. Sebagaimana dalam hadis Nabi kata, An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, man qara'a 10 ayat fi lailatin lam yuktab minal ghafilin. Siapa dia baca 10 ayat daripada ayat Al-Quran di sebelah malam, ditulis tidak ditulis dia tu sebagai orang yang lupa. Tiap-tiap malam kita baca 10 malam, tak termasuk kita orang yang terlupa. Kata ulama terlupa ke apa? Terlupa kata kita nak mati. Hak ni hak berat. Kalau kita terlupa kata kita mati, terlupa kata kita ni akan mati, teruk benar. Maknanya buat segala-gala maksiat, segala benda-benda tu tak takut dah. Kata satu hari kita akan mati dan akan dibalas di dalam kubur esok, di dalam akhirat esok. Tapi orang yang sentiasa dok baca ayat Al-Quran 10 ayat tiap-tiap malam, orang ni tak lupa dia berkenaan dengan kata satu hari dia akan mati. Hadis hal lain pula man qara'a lailatul mi'ah kutiba minal qanitin. Siapa dia baca 100, Allah Subhanahu Wa Taala ditulis, dimasukkan dia sebagai orang yang taat. Masuk daripada orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di segi Al-Quran sebagai kita dalam bulan Ramadan. Baik, alhamdulillah. Nak sambung sikit daripada Dr. Muslim saat ni berkenaan dengan anak yatim. Kita kena bertanggungjawab bersamalah kepada Dr. Muslim dari saat ni lah. Banyak kali ni kita ada persatuan tu, ongkos komuniti dan sebagainya yang nak tolong anak-anak yatim dan juga orang fakir miskin. Maka kita juga kita kena tanggungjawab bersama. Pakat-pakat tolonglah. Tak kira lah kalau kita boleh bantu dengan sedekah, bakaya, gapo, kita bantulah kepada anak yatim dia sebagai orang yang susah lah kita kata susah. Tak kira kalau susah, tak susah, harta pun susah hati. Kalaulah kita tak boleh nak bantu dengan benda-benda sana, sekurang-kurangnya kita berdoa. Berdoa kepada dia sebagai dia tu selamat, dia tu hati dia tenang. Sekurang-kurangnya kalaulah sebagaimana dalam hadis Nabi, orang yang jaga anak yatim ni akan bersama dengan Nabi. Sebagaimana Nabi isyaratkan jari dua. Akan bersama dengan Nabi, rapatnya supaya jari dua-dua duk rapat. Ini orang hak duk jaga anak yatim. Maka kita sekurang-kurang kita termasuk jugalah. We masuk kata daripada hadis Nabi ni. Walaupun kita tak tolong banyak pun, sikit pun tak apa dah. Sekiranya kita boleh masuk daripada golongan anak orang yang jaga anak yatim juga. Maka saya juga satu daripada ada untuk nak jaga anak yatim juga. Kalau mereka yang nak jaga bersama dengan saya, bolehlah masuk dalam pondok Baba Kholi ataupun milik terosaknya sun pet kau cek kau song kau. Untuk nak tahu maklumat lebih lanjut lagi, bolehlah hubung dengan saya. Baik, alhamdulillah. Siapa saya hari ini duk bimbing banyak sekali lah. Lepas tu kalau ada tersalah dan tersilap di dalam bimbingan saya ni, maaflah. Biasalah kadang-kadang kita kecek dengan gaduh-gaduh ni ada sebab dengan demo atau dengan saudara-saudara dengan penuntut ataupun ada salah di dalam hadis ataupun Al-Quran ulama kan dan sebagainya. Dalam bimbingan saya hari ni agak maaflah. Untuk hari ini sekali lagi terima kasih kepada Dr. Ta, terima kasih kepada Dr. Muslim, terima kasih kepada penonton-penonton sekalian yang bersama penonton petang hari ini. InsyaAllah semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerimakan amalan dan kebaikan yang kita buat di bulan Ramadan hari ini. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.